Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta akhanta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mustatata a'udzika min syarri ma sanatu. Abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'fili fa innahu mazlum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sina jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi atau Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kita dalam semua keadaan. Yang paling penting, Allah letakkan kita dalam golongan orang yang beriman. Allah takdirkan kita menjadi orang beriman. Iman itu adalah Allah pilih. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memilih hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Maka bersyukurlah Allah pilih kita untuk menjadi orang beriman. Kita masyhur dengan kisah pak saudara Nabi. Itulah Abu Talib. Kematiannya tidak sempat mengucapkan kalimah syahadah. Yang sentiasa bersama dengan Nabi. Yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Kita jumpa Nabi pun tidak. Tiba-tiba Allah pilih kita duduk dalam iman. Masya Allah. Hargailah nikmat iman. Kerana iman inilah yang akan menyelamatkan kita pada segala perkara yang tidak mampu diselesaikan oleh kebendaan. Iman saja yang akan mampu menyelesaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi saya terlewat sikit tadi. Ada sesi. Yalah. Orang jumpa kita kan. Dalam keadaan hal yang nak diselesaikan sehingga tahap. Saya tak tahu apa ustaz nak buat, rasa macam nak bunuh diri je. Dia cakap gitu. Jadi saya kata, apa dapat dalam hidup ni dah selepas kita susah payah ni, takkan bunuh diri itu yang kita yang cari. Dapat apa? Itu satu kerugian yang cukup-cukup rugilah. Kerana setelah kita mengharungi kesusahan, kepayahan ni, dengan kehilangan kebendaan, dengan ketiadaan perkara yang kita nakkan itu, maka adakah jalan yang bunuh diri? Tak dapat apa. Sakit hati, mati dengan keadaan yang sakit. Tapi kita orang beriman. Setiap kehilangan, ketiadaan, kesusahan, keperitan itu, Allah gantikan dengan ganjaran iman. Apakah ganjaran iman? Itulah kebaikan yang mana tak mampu diraih dengan kebendaan. Itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga, jangan gadaikan hidup ini. Jangan gadaikan hidup ini dengan keadaan kebendaan, perasaan yang mendatang itu sehingga kita menghilangkan seluruhnya. Kita lupa kita ada nikmat yang lebih besar, iman. Tapi itulah iman ni yang payah kita nak terjemahkan ni sebab dia perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman ini adalah orang yang percaya pada perkara gaib. Yang nak beriman ni apa terjemahan iman? Gaib. Nak percaya pada Allah, ghaibul gaib. Gaib bagi segala gaib. Nak percaya pada pahala, gaib. Percaya dosa, pahala, syurga, neraka, semua gaib. Tapi adakah gaib ini tiada? Tak nampak? Memang dari sudut mata tak nampak.
Tapi dari sudut iman, mata hati nampak. Dengan cara bagaimana sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala? Dengan cara kita istiqamah duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Macam tadi Allah gerakkan si fulanah itu. Datang jumpa Allah gerakkan dia. Maghrib lagi dia dah tunggu dah. Dia tunggu saya maghrib tunggu dah. Allah Akbar. Allah nak takdirkan dia lah. Untuk mendapat sesuatu dan dia kata saya dengar ustaz, saya ikut ustaz. Tapi kali ni saya tak tahu nak buat apa dah. Tu Allah hantar yang sampai sini dapat kembali keyakinan itu. Alhamdulillah. Sebab kita nak bincang. Ada orang kadang-kadang ada masalah, dia bincang dengan benda yang tak ada dan dia cuba nak adakan balik benda yang tak ada. Mula mengada. Tu datang mengada tu. Dah tak ada nak macam mana? Tak ada lah. Jadi kalau dia bincangkan juga, salah cerita, salah bincang. Kan? Jumpa punah sihat, punah ranah lah kawan tu. Kita ni tuan-tuan memang iman ni memang meniadakan. Iman ni meniadakan. Bermulanya iman tu dengan kalimah la. Tiada. Nafi. Jadi kalau anda benar-benar menjadi orang beriman, kena tiadakanlah. Apa tiada tu? Tiadakan apa yang ada depan mata tu. Nafi kan. Nak bunuh diri ustaz? Jangan bunuh diri. Itu tak ada terus. Ini meniadakan, ini menafikan keadaan benda itu. Kan? Semalam kita dah sambung tentang subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Suci kan. Menyucikan daripada segala perkara yang mampu mengotori apa dia? Keyakinan kita. Tu dia. Menafikan. Bermula iman tiada. Sehingga kan kemuncak itu ketiadaan apa semua benda dalam hidup kita ni. Saya ustaz diuji, ustaz habis semua tak ada. Nah itulah ujian iman. Malah ketika ada, tiadakan. Ada harta, tiadakan harta. Jadi apa? Pahala. Ada masa, tiadakan pahala. Jadi apa? Taat. Datang majlis ilmu, susah payah menuntut ilmu. Kan? Apa yang ada, kita kena gunakan kepada jalan agama. Tiadakan. Allah bagi masa senang. Tiadakan kesenangan itu dengan bersusah-susah balik. Untuk menuntut ilmu contoh. Ni kalau senang, kita nak mengadakan kesenangan. Kemudian, kita lalai dengan kesenangan. Ingat, pegang kalimah la. Lam alif itu. Itulah iman. Jadi orang beriman ni, kalau kita lihat kepada contoh dalam konteks agama dan kepercayaan. Setakat hari ini, Islam saja yang mampu hidup dengan tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebagai contoh, terutama tak ada harta lah. Harta tu kemuncak dah. Apa? Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Kata Nabi SAW. Semua umat ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Menunjukkan satu contoh, hanya Allah dan Rasul. Harta tak ada. Harta ni kemuncak. Dalam apa-apa kepercayaan tentang, kalau perhati tengok dia punya ketua-ketua agama dia tu, silat hari bulan dia memang nak harta. Memang kumpul harta. Silat hari bulan. Tak berani dia nak keluarkan harta. Tapi Islam menunjukkan. Nabi SAW tunjukkan suri tauladannya cukup hebat. Bagi harta sampai boleh buka Baitul Mal. Boleh hidup tak ada apa-apa tuan. Sebab apa? Kita ada Allah Maha Pencipta. Ini kita nak tanamkan dalam hati kita kefahaman. Biar jazam. Biar putus. Biar kemah. Biar tak goyang, tak goyah tuan-tuan. Hidup memang bermula tiada. Bermula kita tiada. Bukan bermula kita ada. Bermula kita tiada, berakhir pun tiada. Yang ada hanya dia, Allah yang Maha Esa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, menyambung pengajian kita pada malamnya penuh barakah ni, kita masih membincangkan akal dan kolbu bersatu. Kita gabungkan akal dan kolbu ni. Bila akal dan kolbu bersatu, maka nafsu akan ditundukkan. Nafsu akan tunduk automatik, insya-Allah. Jika akal dan kolbu tidak disatukan, maka nafsu akan menguasai. Sekarang ni kita nak satukan akal dan kolbu. Malah kolbu bila bersatu dengan akal, maka dia akan menundukkan nafsu. Kolbunya akan menguasai akal, kolbunya akan menguasai nafsu. Itu terjadi apabila berjaya menggabungkan akal dan kolbu menjadi satu. Dan bila akal dan kolbu menjadi satu, bermaksud niat. Akal ni menjadi pada kauli lah. Bila ada akal, maka dia menggerakkan percakapan, kauli. Maka selari niatnya dan percakapannya. Yang payah kita sekarang ni, cakap lain, niat lain.
Tu payah ni. Cakap lain, niat lain, buat lain. Lagi teruk. Cakap lain, niat lain, buat lain. Gelong habis. Kerana kita berusaha untuk niat, cakap, buat selari. Ini misi kita. Sebab apa dia jadi bersimpang siur tu? Nafsu lah tadi, gangguan tadi. Jadi cara nak hindari gangguan nafsu ini adalah kita kena berusaha, bermujahadah untuk gabungkan, kuasai kolbu ini. Kolbu ini akal digabungkan. Itu. Barulah je niat, cakap dan buat. Dia akan selari insya-Allah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nak bagi dia selari ini, maka kaedahnya adalah dengan kita kembali untuk mengkaji. Dia panggil hikmah. Dia panggil kebijaksanaan. Ataupun kita nak kaji bagaimana kesan dalam konteks melihat dengan iman. Itu namanya qalbu tu. Melihat dengan iman, tuan-tuan. Jadi sedang jemaah yang dimulakan Allah Ta'ala, bila kata hati yang berbicara, bicara soal hati ini bukan soal tak puas hati. Lain sekali kita tekankan. Bila bicara soal hati, bicaranya adalah mengenal Allah yang Maha Esa. Itu bicara hati. Dia tak ada istilah tak puas hati ni. Tak puas hati itu kat perasaan. Perasaan yang menguasai hati. Lalu dia tak sebutlah perasaan tu, dia sebut tak puas hati. Sebab apa tak puas hati? Sebab hati tak dipuaskan dengan iman, zikrullah. Itu maksud tak puas hati. Habis tu hati bagaimana? Hati telah diganggu oleh keadaan nafsu. Jadi caranya kita kena besarkan kembali perbincangan hati yang sebenar. Perbincangan hati yang sebenar itu adalah dengan kita kembali untuk buat kajian, yakni mengenal Allah melalui ciptaannya. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat perjalanan kita lihat kepada usul ataupun susul jalur balik kepada perbahasan bagaimana wahyu Allah Ta'ala itu turun kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita nak susun kembali kaedah hati ini. Baik, bila hati ini tuan-tuan, bila kata tadi contoh, kita berhadapan dengan masalah ni, datang, Ustaz saya dah tak tahu nak buat apa, Ustaz rasa macam nak, rasa nak bunuh diri rasanya. Saya cakap balik, baca balik, kaji balik apa yang sampai kita nak buat satu tindakan macam tu. Kaji balik. Ustaz saya yang itu dah. Saya nak sangat benda tu. Dia nak benda tu. Saya cakap kaji balik betul ke perkara itu dengan kita? Semua perkara yang ada dalam hidup kita ini bermula dengan nama Allah. Mana ada nama kita? Tak ada, nama kita tak ada. Nama kita pun ada lepas 7 hari tuan-tuan, 7 hari beranak, melahirkan anak, 7 hari baru sunat bagi nama. Itu pun kena terkebir-kebir nak bagi nama. Pening, fikir apa nama nak letak ni. 7 hari. Kan? Kadang tu lama fikir. Ada nama selepas tu, itu pun kadang tak daftar lagi kat pendaftaran negara. Nasib kalau ada nama. Kalau tak ada nama, nampak? Jadi maknanya bukan kita memiliki satu perkara tu asal nama je. Bila tak ada nama kita, kita tidak akan ada hak pemilikan. Tak ada. Sebab tu kita mula dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bermula baca dengan nama Tuhan, bismi rabb. Cuba tengok tuan-tuan. Contoh, katalah dalam hak pemilikan tanah. Mana nama? Nama kita tak ada. Alamat tak ada apa lah. Tak ada apa lah, nama tak ada dalam tu. Bila nama tak ada, maka faraid tak ada. Ada Ustaz, tapi saya ada hak. Ada hak, maka kena cerita bab nasab pula. Tengok nama, ada tak kena mengena dengan nasab? Ada juga nama kita, bermaksud nama tetap dilibatkan. Atas nama je. Tapi nama kita ni adalah mutlak nama kita lahir-lahir ada? Tak ada juga. Bermula kita dengan tak ada nama. Lepas kita beranak, lahir kat muka bumi, baru dibagi nama. Lepas nama, baru kita aturkan apa yang sepatutnya ada pada nama tu. Ada nama, ada rumah. Ada nama, ada kereta. Ada nama, kahwin contoh. Malam ni saya ada tetamu lah. Ada pengantin baru datang jumpa saya. Tu dia. Tak tahu siapa, silent, rahsia. Tu dia.
Nak cerita kahwin ni. Kalau lah Tok Kadi tu nak nikah kan. Ni siapa nama ni? Nama bakal lelaki ni siapa ni? Jadi Tok Kadi kata, nama tak ada. Si bakal pengantin tu kata, saya hamba Allah. Oh, dia kata kat Tok Kadi tu, ini makam-makam, tak tahulah nak kata marifat pun tak tahulah. Kali Tok Kadi kata, nama Allah? Nama tak ada, tak ada. Kalau macam tu tak nama saya lah, Tok Imam kata. Tak pasal-pasal. Transfer lah kepada Tok Imam tu. Putih mata kawan tu. Tak pasal-pasal. Nama atas nama je. Tak ada nama habis lah. Nak cerita apa lagi? Tapi nama ni. Yang lebih besar bagi segala nama tu, nama apa? Nama Allah lah. Anak saya Ustaz. Yalah anak saya. Saya tu bermula tak ada. Jadi ketika Allah takdirkan berlaku sebaliknya, tak ada. Terimalah memang asal kita tak ada. Nampak? Contoh, bila entah kemarin ke yang bual bicara tu, ada soalan tentang tanya umur. Umur berapa Ustaz? Nampak macam budak-budak lagi. Saya pun jawab, ni nak cerita pasal budak-budak ni. Budak-budak ni mengada-ngada, tu dia tak kisah umur berapa. Makin berusia, makin rasa macam tak ada, lepas tu nak bagi ada. Tu dia. Makin tak nampak nama tu, makin dah tak ada dah. Tu budak-budak. Dia kalau matang, orang ni, dia sedar, dia memang tak ada, dia relax. Walaupun muda, dia boleh terima ketiadaan, itulah orang matang, itulah dewasa. Ini mengada-ngada, dah berusia, berubah, bertambah umur, perangai tak berubah. Tu budak-budak. Tak kisahlah umur berapa. Nak mempertahankan nama dia. Dah memang tak ada. Sampai tahap tak ada itu, tak ada ini. Nak juga makan pergi sana, dah tak ada. Dah daya, dah tak ada. Nak juga, pergilah juga. Dilayankan juga. Lain sekali, mana ada je lebih. Nak pergi sana, pergi sini. Asyik berlaku je konflik itu. Sebab nak pertahankan nama yang dah tak ada tu. Jadi, pertahankan nama. Patutnya makin dia terima, makin dia merelakan. Itu nama kematangan. Dia dah tak pertahan nama dia dah. Contoh kalau anak-anak kita tengok kan, adik-adik, nama dia tu dia relakan, tak apalah, bagilah ke adik-adik, bagi ke adik-adik. Tu orang matang. Jadi kalau mesti katalah umur dia bertambah, masih nak memiliki lagi, masih nak itu, masih nak ini, itu budak-budak tu. Tak cerdik. Dia memang orang yang mana iman dia tidak sempurna, kata ulama dia masih ke tahap kebudak-budakan. Macam mana budak-budak meringik, menangis tak dapat benda, macam itulah bapak budak menangis, meringik, tak dapat benda juga. Sama lah. Meringik, menangis ni cara orang dewasa lah. Samalah dengan orang perempuan pun sama. Jadi maknanya kita mula tengok. Bila kata kita mula nak kaji ni, nak akal ni mula berfungsi, barulah kita guna akal. Baru sedar kita ni, akal kita sebelum ni tak berfungsi. Tak terhubung punya akal ni. Itu macam mana nak matang kalau akal tidak berfungsi dengan baik? Sebab apa? Tidak ikra, tidak baca. Nampak tidak? Jadi maknanya, bila kata kita nak satukan balik akal ini dengan hati, maka dia kena selari dengan bahasa perbincangan akal yang hati nak bincangkan. Hati nak bincangkan tentang asal-usul. Sebab tu setiap masalah yang berlaku, dia akan merenung muhasabah. Dia renung balik. Dia renung. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dia mula muhasabah duduk. Renung. Dia melihat kekurangan dan terima kekurangan. Dia renung. Dulu mungkin kita nak pertahankan atas nama kita. Tapi bermula rupanya dengan nama Allah. Bila nama Allah diletakkan, Allah berhak buat apa saja atas diri kita. Kan orang bayarkan, why me? Ada orang tulis. Lepas tu malaikat tanya, why not? Katanya. Why not aku buat engkau? Malaikat kata. Engkau kan makam hamba je. Makam hamba ni apa? Kalau ikut makam hamba ni. Makam hamba ni kalau ikutkan, kalau adalah sistem penghambaan zaman sekarang ni, dia tidak boleh question apa pun. Hamba. Dan kita ni siapa? Hamba lah. Macam tadi, dia question. Allah tak bagi ke Ustaz? Yelah setelah saya doa Allah tak bagi ke Ustaz? Ni parah ni kalau question Allah tak bagi ke tak ke. Tak boleh ada keraguan begitu.
Jangan kerana satu dua perkara kita seakan-akan meragui Allah yang mana memberi kita lebih daripada apa yang kita ada sekarang ni. Itu kena hati-hati. Baik, lepas pada itu, lepas kita baca, kemudian kita sedar. Kita bila dah baca, dan kita akan sedar, datanglah kum. Ya ayyuhal muddasir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Baik, di sinilah nanti, kita mula nampak bahawa hidup kita ini sebenarnya membesarkan nama Allah, jangan besarkan nama kita. Hidup adalah untuk kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Baik, dibuktikan lagi dengan bermulanya dengan bismillah. Itu ayat yang pertama dalam surah ayat Al-Quran. Kalau kita kaitkan dengan Iqra' ni, bacalah dengan Rabb. Rabb yang mana? Rabb yang bernama Allah. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita nak besarkan itu adalah nama Allah. Apa maksud besarkan nama Allah? Kita nampakkan kepemilikannya. Pemilik, Al-Malik. Milik ini, milik itu abstrak ataupun diambil pada Malik. Milik. Jadi kalau kita besarkan nama Allah dengan melihat, menyucikan. Maksudnya kita tengok segala apa. Tengok kereta haza min fali rabbi. Tengok isteri haza min fali rabbi. Ini semua kurniaan pada Allah. Bersihkan kepemilikan yang mungkin menyangka kita memiliki. Sedangkan kita dimiliki. Itu besarkan nama Allah sebenarnya. Dimiliki. Kita makan D saja. D. A, B, C, D. Jadi bila kata ba ni ataupun kita ba, alif ba. Ba ni dengan. Dengan saja. Kita hidup dengan je. Tanpa dengan maka tiadalah segala-galanya. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi maknanya kalau kita lihat, kalau kita lihat bila kata bangunlah, berilah peringatan, apa yang nak diingatkan, maka lihatlah kembali semuanya dengan bismillah. Ni. Bismillah. Dengan nama Allah. Maka bila lihat semua dengan nama Allah, maka kepemilikan, kepunyaan, itu semua datang dari Allah, maka datanglah kefahaman tentang untuk kita puji Allah. Bila kita kaitkan pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah kefahaman untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaji ni, yang menuntut ni pun diuji juga kan. Apa ujiannya? Keadaan. Jadi abaikan keadaan apa yang menguji itu. Bak kata pernah beli. Cobaan, biarkan. Macam-macam. Ingat dalam pengajian yang membawa kepada membuka kembali segala yang tersirat di sebalik yang tersurat. Siapa yang paling marah sekali gambarnya agak-agak? Iblis. Iblis ni cukup tak suka kita nak cerita tentang Allah ni. Malah kadang-kadang dia dengar Allah, Allah aku pun tahu. Dia kata tahu setara mana tahu. Tak ada. Abaikan. Soalan-soalan yang mengundang kepada keraguan, abaikan. Hanya mengganggu kita, biarkan. Dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Habis cerita. Tu senang je nak hadapi hidup ni macam tu. Dia buat kerja yang mengganggu, kita buat kerja kita, belajar. Dia mengganggu, kita tidak terganggu. Sebab apa? Kita ada urusan kita yang kita sedang lakukan. Biar dia nak buat apa, biar. Baik, sambung. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila sebut bangunlah daripada kemelut, daripada perkara yang membaluti diri kita ini, daripada kebendaan alam akhyar. Ustaz, macam mana tetapkan hati terus istiqamah buat suatu amalan selalu kita buat supaya hati tak mudah ke laut? Naik kat darat, janganlah pergi ke laut. Darat ada, laut dipilih. Allah. Baik. Ikut susunan inilah, ikut susunan ini. Sebab bila kita amalan, bermula dengan nama Allah. Bila dengan nama Allah, barulah dengan Allah. Bila tak ada, tidak libatkan Allah. Tidak bersama Allah. Bagaimana
Bagaimana kita nak fokus? Tak fokuslah. Bila kata dengan Allah, ramai kadang-kadang lupa dalam beribadah. Kita lupanya kita ni lemah. Sebab tu kadang-kadang jangan jadi amal hunters. Jangan jadi amal hunters. Bila kata mengejar amal, kena sedar kita ni lemah. Silap hari bulan nanti kita akan jadi orang yang mengalah. Malah lah ustaz, rasa tak kuat lah anak ni. Ataupun paksa. Boleh ni. Bila dapat, tengok bukannya tak boleh. Boleh sebenarnya kita ni. Pula dah nampak diri. Patutnya dalam beramal ni, terutama dalam bab hati ni, memang kena berharap kepada Allah 100%. Tak boleh tak berharap. Mesti kena harap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Bila kata dengan Allah, puji Allah, maka di situlah kita akan hayati. Bila masuk pada puji, maka di sinilah kita akan melihat pada tanda-tanda kebesarannya. Tengok, setiap Allah nyatakan pada alam ini, tiada lain. Tiada lain Allah untuk menyatakan dia. Maka hayatilah la raiba fi. Lepas suratul Fatihah, suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Baik. Jadi, bila kata la raiba fi, nak hilangkan keraguan. Nampak tak? Bermula 3 ke atas tu. Baik, sekarang ni, cuba tengok tuan-tuan. Dalam hidup ni, memang ragu ni menjadi masalah besar. Ragu. Ataupun dalam bahasa was-was. Baik. Bila kata keraguan ini, mula dia nak masuk kepada wilayah nafsu. Tidak masuk pada wilayah nafsu. Perasaan. Baik. Bagaimana nak supaya tidak ragu? La raiba fi. Sebab memang kita nak melihat kejadian alam, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak boleh ragu. La raiba fi. Bila kata tak boleh ragu, kita lihat tadi. Bermula itu mestilah dengan kaji. Iqra' ni kaji. Tengok saya susun balik. Iqra'. Bacalah. Bermaksud kajilah. Bila kaji, kemudian baru naik kepada bangunlah. Maksudnya, tengok, proses nak hilang ragu ni bukan tiba-tiba hilang, tuan-tuan. Dia ada proses. Bacalah bermaksud kajilah. Kajilah. Kemudian, bangunkan. Daripada kajian tu, bangunkan kesedaran. Bangunkan. Sehingga boleh sebut, bila dah sedar, maka sebutlah Bismillah. Dengan nama Allah. Bila sedar, mesti akan kita nampak Allah. Maka di situlah kita akan Alhamdulillah. Nampak? Bila kita susun macam ni, bacalah, kajilah, bangunlah, sebutlah. Barulah sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Bila kata bacalah dengan nama Allah, maka datanglah kefahaman bermulanya semuanya dengan nama Allah. Maka dengan nama Allah ni mesti puji. Tidak boleh ragui. Tidak boleh. Maka mestilah datangnya pujian. Maka pujian inilah akan hilangkan keraguan. Orang tak puji Allah tu banyak keraguan. Orang yang tak puji Allah tu yang banyak keraguan. Hidup ni ustaz, kenapa banyak ragu? Sebab tiada pujian. Tak banyak puji. Macam mana nak puji kalau tidak menyucikan, tak bermula dengan tasbih? Nampak? Maka di sini, bila kata, kemarin kita bincang tentang tasbih, Subhanallah. Subhanallah, maka di sinilah Maha Suci Allah. Maha Suci Allah memberi maksud bahawa, kalau kita lihat, mari kita lihat bagaimana kita nak
menajamkan lagi akal fikiran kita ini supaya tidak menjadi kepada perkara yang bertentangan dengan apa amanah akal. Baik, maka kalau kita lihat Maha Suci Allah yang menjadikan tanda-tanda, baru kita masuk Maha Suci Allah yang menjadikan wamin ayatihi. Ni kita kemarin kita sentuh ayat ni, bermula dengan surah Ar-Rum ayat 20. Ayat 20 ini 21, 22, 23, 24. Yang mana dalam ayat ini straight terus bercerita dimulakan dengan wamin ayatihi. Kalau kita lihat subhanallah, kalau kita rujuk dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, surah Al-Isra' ayat 1, Allah mulakan dengan subhanallazi. Subhanallazi asra, maha suci Allah. Nampak? Bila sebut ada perkataan subhanallah, maka kita sedang proses penyucian hati kita sebenarnya. Nak sucikan hati apa? Tadi, kita tak nak la raiba fi. Sebab bila kita nak renung, tanda-tanda kebesaran Allah sebenarnya bukan untuk persoalkan. Tapi tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah untuk menyatakan bahawa sempurnanya Allah menjadikan. Bagi contoh, surah Ar-Rum ayat 20. Allah kata apa? Wa min ayatihi. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa iza antum basharun min tantashirun. Iza antum basharun tantashirun. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan kamu daripada tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang. Maka tanda besar. Manusia ni menjadi tanda besar, tuan-tuan. Dalam alam ni, kita nampak alam semesta. Baik, alam semesta ni besar. Masya Allah besar, tuan-tuan. Unlimited. Galaksi yang tak bertepi. Tapi Allah mulakan dengan manusia. Dalam wa min ayatihi ini, Allah cerita tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan kamu daripada tanah. Kita nak mendongak langit, tengok ke langit. Tiba-tiba yang di tanah itu yang dijulang oleh Allah SWT. Hinggakan iblis tak puas hati dia. Geram. Kenapa si tanah ni pula yang diangkat menjadi ketua? Aku api yang menjulang. Aku lebih mulia daripada dia. Ana khairu minhu. Itu yang iblis tak tahan tu. Baik. Alam manusia ini besar pengajarannya. Alam semesta bercerita tentang benda. Benda. Bumi, langit, matahari, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ianya mengelilingi, demi langit dan seluruh ciptaannya, demi bumi dan seluruh hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Baik, bagi manusia yang menjadi daripada tanah, tuan-tuan. Daripada tanah ini, Allah menjadikan yang mana pada sifat tanah manusia itu, jasad ini, padanya ada satu sifat rohani. Roh. Ini yang jadi besar ni. Dan roh ini digandingkan pada manusia. Tidak pada alam. Orang tak panggil alam berroh, tak. Tapi roh itu digandingkan dengan manusia. Besar tidak? Besar. Alam roh ni besar. Nafas. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, bila kata alam manusia, daripada tanah, tuan-tuan, tanah yang rendah. Tanah. Kita hanya nampak kejadian tanah. Tapi percayalah, yang rendah itu, ni kita kena belajar. Yang rendah itu sebenarnya yang tinggi. Tempat yang dipijak, diinjak. Tiba-tiba yang pijak, diinjak, itulah Allah muliakan. Sebab tu Allah nak bagi satu gambaran. Kemuliaan bukan terletak pada kedudukan. Bukan kata, the puncak itu yang mulia. Tidak. Kita dari tanah yang dipijak. Malah tak cukup dengan itu. Kita punya keturunan daripada Nabi Adam AS dan seterusnya daripada air mani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jadi sedang nyembah yang memerlukan Allah SWT. Jadi maknanya Allah mulakan dengan tanda-tanda kebesarannya itu adalah dengan menciptakan manusia. Dan juga kalau kita lihat pada surah Al-Alaq tadi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 2-nya apa? Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan. Jadi setelah berbicara soal Allah, Rabb, kemudian Allah bicara soal manusia. Masya Allah. Ini besar cerita dia, tuan-tuan. Lepas tu manusia ni penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi manusia ini tidak nampak. Sebab apa? Terhijab dengan kebendaan. Ini yang bahaya ni. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah. Iqra' wa rabbukal akram. Allah yang sifatnya yang memuliakan. Baik. Jadi maknanya kalau kita lihat surah Ar-Rum ayat 20, tanda kita lihat pada manusia. Kemudian pada manusia diri yang satu ni, kalau tengok surah An-Nisa ayat 1, dari diri yang satu, kemudian dari diri yang satu itu, itulah bermula dengan Nabi Adam AS berkembang biak sehinggalah menjadi umat. Nampak? Sehingga menjadi ummah. Baik. Bila kata menjadi ummah, tuan-tuan, maka ramai ni, kalau kita lihat kembali kebesaran Allah SWT, menjadikan manusia dari diri yang satu, kemudian berkembang biak. Ini kekuasaan. Ini bercerita tentang yang mana menghidupkan dari yang mati. Kemarin kita ada ceritakan, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bayangkan, daripada manusia keturunan bermula pada tanah, kemudian Nabi Adam AS, Siti Hawa, kemudian pada Nabi Adam, Siti Hawa, keturunan berkembang biak. Berkembang biak yang mana mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Kalau kita boleh buat murajaah balik pada tafsir At-Tabari mengatakan bahawa menyatakan Al-Mufassirin mengatakan hidup dari yang mati bermaksud dari air mani yang mati boleh ada manusia yang hidup. Masya Allah. Ini kuasa Allah, tuan-tuan. Ini kuasa Allah. Baik. Bila melihat manusia saja penuh dengan kuasa Allah, apa jadi bila manusia melihat diri dia berkuasa? Itu jadi rosak itu. Itu yang dia rosak itu. Okay. Baik, maksudnya di sini tanda-tanda itu. Bila kata kita nak melihat, bila sebut nak menyucikan Maha Suci Allah, maka kita melihat pada tanda-tanda yang banyak, terutama pada diri manusia. Baik. Dan terus bila kata Allah kata begitu, disambung lagi dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah sambung lagi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini keturunan. Allah masih bercerita tentang manusia lagi. Tengok, kalau kita boleh buat ringkasan surah Ar-Rum ayat 20, kejadian tanah, dan bicara soal manusia. Surah Ar-Rum ayat 21 masih lagi bicara soal manusia, tapi di sini kita namakan keluarga. Sebab tu barang siapa yang mengatakan hal cerita tentang keluarga ni kecil, maka dia belum lagi menghayati tentang kejadian kebesaran Allah. Sebab keluarga termasuk dalam tanda-tanda kebesarannya. Siapa yang masih melihat hal-hal rumah tangga perkahwinan itu hal kecil, maka dia sedang ditutup, dihijab oleh kebendaan. Benda. Dia nampak, alah kahwin kecil ni, dia buat main-main. Sebab tu perkahwinan tidak boleh main-main. Dia kena serius sebab termasuk dalam perbincangan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Maka Allah katakan di sini dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenismu sendiri. Baik, jadi jenismu sendiri. Agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan dia di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu benar. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Baik. Di sini mula Allah letakkan dan surah Ar-Rum ayat 21, yatafakkarun. Dalam kita rujuk kepada perbahasan ini,
dalam bab keluarga ni tuan-tuan, dan kejadian kembang biak ni memang hanya terdapat tanda bagi orang berfikir saja. Berfikir ni akan berfungsi bila ada perbincangan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Baik. Kalau kita lihat di sini, dua tanda besar. Wa min ayatihi daripada surah Ar-Rum ayat 20, ayat 21, kemudian barulah ayat 22 membicarakan tentang Allah menyatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ia menciptakan langit dan bumi. Nampak? Baru yang ketiga ni langit dan bumi, tuan-tuan. Nampak dia panggil susunan kita nak menyuci Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Sebab tu manusia tidak layak bagi dia untuk menangisi tentang dunia, bumi ini, sedangkan Allah jadikan dirinya, manusia itu, sebaik-baik kejadian. Jadi sebab itu tidak boleh menjadikan bumi ataupun hal-hal keduniaan ini sebagai isu yang merosakkan kita. Tak boleh sebenarnya. Sebab walaupun kejadian bumi dan langit ini besar, tetapi Allah memuliakan manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Manusia yang mengesakan Allah SWT. Kalau kita lihat di sini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ia penciptaan langit dan bumi, perbezaan bahasamu dan warna kulitmu. Dan masih lagi bicara soal manusia. Demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Ayat 22 Allah letakkan tentang lil alamin. Maka datang sifat yang kedua. Di sini saya nak ada kata kunci di sini. Tadi surah Ar-Rum baru satu berfikir tentang alam, alamin, orang yang mengetahui. Allah kaitkan dengan mengetahui. Alam itu berkaitan dengan ilmu Allah, lil alamin. Dan sekiranya Allah berikan kelebihan seseorang itu untuk mengetahui tentang alam, maka dia tergolong dalam golongan orang yang mengetahui, lil alamin. Baik. Jadi, sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, bila tengok kepada perbahasan ini, kita nampak susunan dia. Di sini kita nak kaji, nak melihat Maha Suci Allah. Sidang jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala ni, tak payah layan. Kan saya cerita tadi tentang budak-budak kan. Tu Allah tunjukkan perangai budak-budak lah. Biarlah. Dia nak jadi budak-budak sangat. Setiap pengajian mesti ada contoh. Siapa melayan, dia budak-budak juga. Jangan layan. Allah tunjukkan. Terang-terang Allah tunjukkan. Bila kita terang-terang serius cerita tentang kuasa Allah, nak cerita kebesaran Allah, ada golongan yang akan tidak fokus, tidak serius. Tu budak-budak lah tu. Walhal budak-budak pun serius kalau dengar cerita pasal Allah. Tapi ini Allah tunjukkan terang-terang. Kenapa dalam banyak-banyak malam ni pula ada gangguan begitu? Sebab apa? Sebab tengok apa tajuk saya cerita malam ni. Budak-budak takkan buat kerja macam tu. Ini yang tak berapa budak lah ni. Tapi mungkin tak sempat zaman budak-budak nak merasai budak. Sekarang dia jadi budak-budak lah. Tak apalah. Biarkan. Semua saya cakap, yang melayan pun akan jadi budak-budak juga. Baik. Bila kata berfikir, mengetahui. Cuba tengok, mengetahui. Bila berfikir, alam mengetahui. Maka dalam rumah tangga ni banyak berfikir. Penuh fikir. Tapi Ustaz tak terfikir lah Ustaz. Tu mana tu? Tak berfungsi lah akal tu. Baik. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Maka tentang alam memang kena alamin, mengetahui. Cuma setiap ayat ni dia ada kata kunci. Macam surah Ar-Rum ayat 21 berfikir. Surah Ar-Rum ayat 22 alamin, orang yang mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 23.
Surah Ar-Rum ayat 23. Apa kata Allah? Surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian pada kurniaannya. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Nampak? Yang ayat 23 ada sifat yang Allah nyatakan liqaumi yasma'un. Di sini surah Rum ayat 23 berbicara soal peredaran. Peredaran waktu. Jadi peredaran waktu ni juga termasuk dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada orang tuan-tuan, dia mungkin dia tak cukup tidur macam 2 jam, 3 jam tapi rasa macam tidur lama. Ada orang yang tidur lama tapi rasa macam tidur kejap. Di sini kuasa Allah. Dan juga kalau kita lihat kisah pemuda Al-Kahfi. 309 hari boleh tidur tuan-tuan. 309 hari boleh tidur. Bermaksud soal tidur ni bukan soal kehendak manusia sebenarnya. Ada orang walaupun dia datang mengantuk. Mengantuk ni tuan-tuan makhluk Allah tiupkan. Sebab tu dekat syurga ni tak ada mengantuk. Tidur pun tak ada. Ya Ustaz. Masuk syurga lah dulu. Jangan tanya ya ke tidak. Kan? Dia memang begitu sifatnya. Apa yang memayahkan kita kan mengantuk kan payah. Dengan seronok-seronok mengantuk. Tu kan payah. Jadi yang payah tak ada. Yang payah-payah tak ada. Walaupun tidur tu lena tidur sedap kan. Tapi payah kan. Jadi kat syurga tak ada istilah susah-susah. Tidur tu susah. Susah sebenarnya. Ya, 309 tahun. Itu dia. Jadi termasuk dalam tanda surah Ar-Rum ayat 23. Ini kita masih berbicara tentang bawah tajuk menyucikan ni. Kita nak pergi pada Maha Suci ni. Sebab bila kita nak bawa akal ini tuan-tuan, kita kena penyucian dulu. Dia panggil tazkiyah, takhalli. Kita kena bersihkan akal kita ni daripada segala campur aduk ni. Akal ni tuan-tuan, dia banyak doktrin-doktrin. Sebab tu sifat tentang kesesatan itu bermula akal-akal, ajaran-ajaran sesat tu ni, akal. Sebab dia tidak mampu membersihkan akal dia. Jadi cara nak membersihkan akal itu dengan membersihkan pemikiran melalui tanda-tanda kebesaran Allah. Maha suci Allah tu nama subhanallah tu. Bila kata kita kaitkan subhanallah itu dengan tanda-tanda kebesarannya. Panah-panah pun boleh mengantuk. Ya Tuan Surah An-Najahiyah. Mengantuk gangguan. Iyalah. Tengah ibadat mengantuk. Lepas tu, bila kata imam ibadallah, segar pula. Ibadallah nak solat, tegar terus kan. Dia macam tu lah. Dengar kuliah, Allah berat. Habis kuliah, boleh lagi bahan makan lagi, tengok TV lagi. Tak ada pula ngantuk dah. Dia gangguan lah tu. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Memang kat syurga tak ada mengantuk macam budak-budak lah. Budak-budak tengah main, kita suruh tidur. Tak mahu dia. Tidur. Tengah seronok lah. Tidur apanya. Tengah seronok. Jadi syurga tempat seronok. Bila seronok, tak ada tidur. Tak ada. Malam pun tak ada. Siang je Ustaz. Seronok lah. Macam kita pergi shopping, tak nak tutup shopping mall tu. Kau boleh janganlah tutup. Kan. Sampai kena halau-halau balik tu. Pergi balik, dah tutup. Macam itulah keadaan dia. Dan Allah dah buat dah. Kat mana? Makkatul Mukarramah. Mana pernah tutup? Lampu tak tutup. Buka dia. 24 hours. 7-Eleven. Tiru Mekah lah. Las Vegas pun tak boleh tiru. Las Vegas tutup. Ngantuk. Mekah tak ada. Di Topkapi tuan-tuan, di Turki, Istana Topkapi, 24 jam orang baca Quran. 24 jam. Baca Quran dekat Istana Topkapi. Dia gila-gila shift. Tak berhenti orang baca Quran dekat Istana Topkapi tu.
Baik. Jadi sedang jemaah yang menggunakan Allah SWT. Jadi maknanya kalau kita lihat peredaran waktu ini termasuk pada tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab tu waktu ini demi masa. Wal asr innal insana lafi khusr. Sebab tu jangan ada beranggapan kita boleh kuasai waktu. Tidak. Kita kena ikut peredaran waktu. Kita kena dipanggil hak waktu. Saya pernah bincangkan tajuk ni. Al-Imam Ibn Atta'illah Askandari rahimahullah berbicara soal hak waktu, hak dalam waktu. Jadi, kalau kita nak kuasai waktu, kita takkan boleh kuasai. Sebab waktu bukan sifat kita. Jadi, kita hanya boleh menunaikan hak waktu. Ustaz, sekarang ni akhirat baru 1 hari lah ya. Kita belum sampai akhirat. Macam mana boleh tahu 1 hari? Lain lah kalau dah sampai ke akhirat sekarang ni. Kita kat dunia lagi. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Peredaran waktu, tidurmu pada waktu malam dan siang hari, usahamu mencari sebahagian pada kurniaannya. Sesungguhnya mereka itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Baik. Tuan-tuan, cuba tengok. Ni ada sifat mendengar. Waktu ni, dia kena banyak dengar. Waktu ni, dia kena bersifat sami'na. Dengar apa Allah suruh. Bak rezeki pun sama. Dengar. Bukan tengok. Tengok orang tu buat macam mana. Jadilah. Bukan tengok. Dalam bak rezeki, dengar. Itu tanda tu ada kata kunci tu. Suci kan. Suci kan. Dengar. Dan termasuk dalam surah Al-A'raf 179. Ada telinga azanul la yasma'una biha. Ada telinga tak mau dengar. Bab waktu, bab rezeki, kerja ni tuan cuba tengok. Ayat surah Ar-Rum 3 ni. Bicara ni adalah soal dengar. Sebab tu dengar dulu. Ni terburu-buru nak pergi cari duit. Dengar dulu. Cerita tak habis. Pum lagi dah. Tak habis cerita lagi. Kau tahu apa buat duit. Dah nak cari duit. Tu jadi tu. Jadi yang dia nampak. Tak semuanya nampak itu jadi. Kan? Ni asal nampak dia jadi. Tak jadi. Jadi kena dengar. Maksudnya kena belajar lah duduk dengar. Yasma'una biha. Ustaz, macam mana nak tunaikan hak waktu? Tunaikan hak waktu. Bila sebut hak waktu, ada waktu susah, ada waktu senang. Apa hak waktu susah? Sabar. Apa hak waktu senang? Syukur. Simple. It's so easy. Buat dulu, tengok. Boleh buat tak boleh. Bila benda yang paling mudah nak buat time susah adalah mungut. Susah nak buat. Paling mudah nak buat time susah. Ni tengah susah ni. Tapi dalam susah-susah, mudah je nak buat. Apa dia? Mungut. Payah betul lah. Lambat pula habis kuliah malam ni. Ada nak mungut kan? Kan? Dia mula. Kan? Paling susah nak buat time senang. Ini dalam senang-senang ni, susah betul nak buat. Apa dia? Syukur. Paling susah nak buat time senang. Syukur. Paling susah. Nampak macam mudah. Susah sebenarnya syukur. Kalau tidaklah Allah mengatakan qalilan ma tashkurun. Sebab bila senang, dia bukan syukur, dia seronok. Bila susah bukan sabar, dia sedih. Sedih Ustaz, bukan sabar. Sabar tak sedih. Sabar apa? Sabar gembira. Dalil wa basyiril ladzina amanu innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin. Mana ada sedih diganding dengan sabar? Tu yang sedih-sedih tu sabariah. Sabariah memanglah sedih. Sedih dia, kenapa dia? Sedih lah. Sabariah kan? Tapi sabar tak sedih. Sabar tu syurga. Mana boleh sedih kalau ada syurga? Kan? Tak ada. Habis Ustaz, kan sedih tu kan
Yelah kita manusia Ustaz. Binatang pun ni. Dah tu kamu nak jadi binatang. Binatang tak nak ngaku. Tak nak ngaku dia. Maknanya sedih tu memanglah perasaan. Tapi kalau kait dengan iman, tak ada sedih. Iman tak bicara soal kesedihan. Iman bicara soal tanggungjawab. Iman bicara soal keyakinan. Iman bicara soal kegembiraan. Dalil ada. Surah Baqarah ayat 25. Apa dalil itu cukup dah. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman. Nah. Tiada ketakutan? Tak ada. Surah Baqarah ayat 62. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka bateri. Okey. Laluan untuk bateri sekejap. Allahumma salli ala. Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada ketakutan, tiada kebimbangan. Itu orang beriman. Dan surah Ar-Rum ayat 24. Allah bicara soal di antara tanda-tanda kebesarannya. Yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Tandanya dia memperlihatkan kilat kepadamu. Kilat. Allah menjadikan cerita tentang bagaimana keadaan alam semesta ini. Keadaan alam. Maka keadaan-keadaan itu juga tanda-tanda. Kilat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa kilat ni? Kilat. Sambar menyambar ni, Allah kata di sini, untuk timbulkan takut. Allah nak tunjuk tu kilat. Kalau budak-budak lagi takut. Betul lah tu. Memanglah takut kilat itu. Sebab apa? Sifatnya itu adalah sifat yang kuat, berdentum, kilat, gemuruh, semua cukup. Maka dikatakan di sini memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Takut dan harap lah. Bila takut ada harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkan bumi setelah mati kering. Dan berbicara soal pengurusan ekosistem bumi. Di sini cerita tentang ekosistem. Baik. Makna ayat 24 ni masih bicara soal alam. Ini soal peredaran waktu. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan cuba lihat. Bermaksud kejadian manusia itu yang atas. Kemudian baru yang lain perbincangannya. Dan Allah kata, dan di sini kata kuncinya, li ayatil liqaumi yaqilun, bagi kaum yang mengerti. Di sini ada mengerti. Faham tak? Faham ke tidak? Macam tu, mengerti. Maknanya bila bumi ini ditakbir oleh Allah secara total, tuan-tuan. Faham tidak? Kita jangan buat pasal lah kat bumi ini Allah punya. Tu mengerti tu. Banyak kita boleh kupas. Maka di kesimpulan pada malam ni, Maha Suci Allah ini, dalam konteks kita nak bicara soal nak menghilangkan keraguan itu, maka melihatlah pada tanda-tanda kebesarannya. Bila tanda-tanda kebesarannya ini akan timbul beberapa sifat. Apa sifat yang pertama tadi? Berfikir. Yaqilun. Yatafakkarun. Yang pertama, yatafakkarun. Berfikir. Nanti kita akan sambung lain. Yang kedua, kaum yang mengetahui. Lil alamin. Jadi orang yang mengetahui. Orang yang mendapat pengetahuan. Mengetahui. Tidak cukup dengan itu, ditambah lagi orang yang mendengar. Sami'na wa ata'na. Orang jadi mendengar. Dan menjadilah dia orang yang mengerti, memahami. Ini orang yang
hasil, kesan, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ni akan membawa kepada 4 perkara ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung kepada perbahasan 4 perkara ini. Dalam bila dia memahami, berfikir, mengetahui, mendengar, mengerti, maka pergilah dia kepada sifat melihat kebesaran Allah dengan memuji. Oh, bukan terus puji je Ustaz. Ni 4 ni kena ada baru sempurna pujiannya. Kalau berfikir tidak, mengetahui tidak, mendengar tidak, mengerti tidak, tiba-tiba alhamdulillah. Sebut apa tu? Sebut je lah. Jadi sebut je lah. Sebab tu dia tidak menjadi orang yang bersyukur. Memang bersyukur itu dengan antaranya lapas alhamdulillah. Tak bertambah-tambah pun Ustaz. Jenuh saya alhamdulillah, alhamdulillah. Nampak macam makin berkurang dia. Kamu berfikir tidak? Fikir? Apa nak fikir lagi? Sampai saya tak boleh fikir Ustaz. Dah. Sampai tak boleh fikir. Kamu tahu tidak? Tak tahu? Dengar tidak? Nampak gaya macam degil ni. Tak makan saman ni. Mengerti? Memang buat tak tahu dia. Tak mengerti pun. Dah, lepas tu sempurna ke puji? Tak sempurna. Nah, bila tak sempurna baru tahu patutlah tak jadi-jadi. Sebab memang sepatutnya orang yang puji itu Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Puji aku tambah. Puji Allah tambah. Tapi rupanya tak puji rupanya. Tak apa, nanti kita sambung lain pada perbincangan kita yang akan datang. Khair. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, moga-moga Allah rahmati kita semua pada malam yang penuh barakah ni. Waktu kita habis. Alhamdulillah. InsyaAllah besok ada pengajian lain pada pukul 10. Yang ni dalam Akademi Ratu Furqan. Baik. Saya difahamkan ada jemaah kita yang tak masuk pengajian sebab apa Ustaz? Tak kena daftar ke? Tak tuan-tuan. Bukan suruh daftar. Yang daftar tu supaya menjadi orang yang menjadi penuntut. Menuntut. Bayaran ke? Tak ada. Nak bagi-bagi. Nak bagi sudah. Itu saja. Nak bagi pun dapat manfaat di sendiri dapat. Sebab bila kita bagi untuk pengajian ni, ada effort untuk pengajian. Harta tu terang-terang guna untuk jalan Allah. Kadang-kadang kita berfikir ni apakah pemberian yang paling berharga itu bila kita beri di jalan Allah dalam ilmu. Jadi kita wujudkanlah platform ini memberi dalam konteks majlis ilmu. Boleh je tak bagi. Tak apa. Tapi bila kata bagi itu ada sebabnya. Sebab ni majlis ilmu. Tu je lah. Ada pula tak masuk Ustaz, tak nak lah. Jangan. Macam contoh besok pukul 10. Masuk je lah. Cuma kita nak jadi official. Itu saja. Biar tertulis, termaktub ada ni. Supaya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu masuk dia. Ya. Baik. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Mohon ampun, mohon maaf. Di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Hilang dah emoji tadi. Letih gambarnya. Kita yang letih tengok, tapi tak apalah. Kita raikan. Kat sini je boleh bagi emoji. Kata paling kena block gambarnya. Sini tempat kita siapa-siapa boleh. Nak test market, nak test apa, semua test boleh. Sila-sila. Kan kita bagi ruang dan peluang. Tak apalah, tempat lain mungkin tak dapat. Tak semeriah komen di tempat ini. Tempat ni komen ribu-ribu. Kan ribu-ribu. Tu dia nak nyelit-nyelit tu. Cik perhatian pun ada. Nak suruh dilihat pun ada. Nak macam-macam lah. Tak apalah, kita bagi can kat dia. Baik. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Taala, insya-Allah kita jumpa besok pagi pada pukul 10 insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguh dengan tasbih farad dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.